主的爱到永远不改变。阿门。主啊，我知道你依然爱我们，主。有时候我们不能如何要祷告，主啊，但是你的爱，主啊，永远在我们的身边，主。我不明白，为何苦难在生命中？为何你不将它落心，慢慢长夜无尽？有时候我不知道还如何齐心祷告，亲爱圣灵，修来的生活，刚强我里面的力量。
kekuatan dari Tuhan selalu ada, pengharapan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan selalu ada untuk kita. Rasakanlah kehangatannya mengurapi kita. Rasakanlah Dia ada di sini, Dia hadir di sini, Dia di sampingmu, Dia memegangmu, Dia memelukmu erat. Amin. Rasakanlah dekapannya. Kami bersyukur Tuhan 主，我们感谢你， karena kasih-Mu selalu menguatkan kami 因为你的爱常常刚强我们， sehingga kami tidak kecewa, 使我们不会感到失望， sehingga kami tetap dapat bersyukur kepadamu 使我们能够向你感恩。 di tengah-tengah pencobaan yang kami alami. 我们所经历到的试探当中， Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. 主感谢你的信实， Engkau selalu ada dalam hidup kami. 你常常有在我们的人生里， Engkau tidak pernah meninggalkan kami 你从来 sedetik 就 pun. 一刻都没有离开我们的。 Hari ini kami bersyukur bisa beribadah di tempat ini. 今天我们感谢你能够在这里聚会， Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. 我们也知道你有在我们的聚会的当中。 Dan biarlah hati kami hari ini terbuka untuk menerima firman-Mu. 愿我们的心今天能够敞开来领受你的话语，
Sehingga firman-Mu bisa memerdekakan hidup kami, 圣灵的话能够使我们的自 mengubahkan 由， kehidupan kami. 改变我们的人生。 Terima kasih Tuhan, 感谢主， kami siap mendengar firman Tuhan. 我们预备好要听你的道。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk, 各位请坐， Bapak Ibu, AI. 阿姨，各位叔叔们， Ya, senang sekali hari ini bisa beribadah bersama Bapak Ibu semua. 很高兴今天能够与大家在一起来聚会。 Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. 今天我们要听神的话， Temanya adalah Shine Together atau bersinar bersama. 今天它的题目呢是一起发光， Ya, kita menjadi terang Tuhan bersama-sama. 我们一起成为神的光。 Nah, sepanjang bulan November ini 在这整个的11月份里， kita membahas tentang 我们在讨论关于 tema 我们的标题呢， menjadi komunitas yang memancarkan terang Tuhan. 成为群体来奔放出主的光。 Dan kita sudah berada di minggu terakhir dari bulan November. 在这11月份里，我们已经有在最后一个礼拜了。 Dan di bulan November ini kita 这11月份里，我们 sudah banyak belajar tentang bagaimana kita harus menjadi terang Tuhan. 我们已经学习了很多了，我们应该怎样要成为主的光。 Dan hari ini kita akan mengakhirinya 所以今天我们要成为一个结束， dengan kembali belajar bagaimana menjadi terang Tuhan tapi bersama-sama dengan komunitas kita. 要怎样的成为主的光，但是与我们的群体一起来学习的。 Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang kelima. 今天我们要读的圣经是在以弗所书第5章， Kita akan belajar ada 3 hal 我们要学习有3件事情， bagaimana kita menjadi terang bersama-sama. 我们怎样才能够一起成为光呢？ Kita lihat bagian yang pertama, 我们要看到这第一点， Efesus 5 ayat 8. 以弗所书5章第8节， Firman Tuhan katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. 从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。 Ya, firman Tuhan mengatakan kita dulu kegelapan, 所以神的话说，以前我们是黑暗的， tapi sekarang terang. 但是现在我们已经是光明了。 Firman Tuhan tidak mengatakan kita dulu di dalam kegelapan. 神的话没有说以前我们是在黑暗里的， Tapi firman Tuhan katakan kita dulu adalah kegelapan. 但是神的话说以前我们是黑暗。 Artinya apa? 他的意思是什么呢？ Kegelapan itu bukan berasal dari luar diri kita, 那黑暗并不是从我们的外面来的， tetapi kegelapan itu ada di dalam kita. 但是那黑暗有在我们的里面。 Tapi kita juga bersyukur. 但是我们也要感谢主， Sekarang kita adalah terang. 现在我们乃是光。 Nah, bagian pertama ini saya akan berikan judul dari gelap kepada terang. 所以第一点，我的标题呢是从黑暗去光明。 Nah, kita lihat yang pertama dulu. 我们 Ya. 要看的第一点先， Kita dulu adalah kegelapan. 以前我们乃是黑暗的， Ini artinya kita seperti bola di mana tidak ada terang. 就好像我们是一粒球在那里没有光。 Bola yang betul-betul gelap, hitam, pekat. 那球是真的黑暗，太深沉了，黑暗的， Tidak ada cahaya atau terang sedikit pun di dalamnya. 在它里面一点光芒都没有的。 Istilah ini menunjukkan bahwa kita itu hidup dalam keberdosaan kita. 这属于就是描绘我们是生活在我们的罪里面， Kita memberontak kepada Allah. 我们向神背逆， Hidup kita kacau. 我们的生活是乱七八糟的， Kerohanian kita mati. 我们的属灵的生命死了， Dan kita terpisah dari Allah. 我们也已经与神隔离了。 Dan itu akibat dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. 那乃是因为亚当和夏娃所行出来的罪。
Jadi kegelapan di sini adalah esensi kita, identitas kita sebelum kita kenal Tuhan Yesus. 当我们还没有认识主耶稣之前，那黑暗呢是我们的本质的。 Kegelapan di sini adalah natur atau sifat dosa yang ada dalam diri kita. 所以这黑暗乃是我们的实质，乃是在我们里面的罪所导致的。 Jadi kita jadi gelap 我们成为黑暗， bukan karena pengaruh lingkungan yang gelap, 并不是因为外面的周遭的黑暗所影响的， tapi karena saudara dari dalam dirinya memang sudah gelap. 因为你在你的里面已经是黑暗了。 Ilustrasinya seperti ini. 这个比喻乃是这样， Ya. Kita bukan balok 我们并不是一块木头 yang kena noda tinta jadi hitam. 还被那个污点称为那个黑的而已。 Kalau kita balok yang kena noda tinta, gampang kita bisa cuci. 如果那个墨块碰到那个墨水的黑，容易我们可以洗。 Mungkin kita pakai pemutih khusus, 也许我们用特别的漂白剂， tintanya hilang. 那墨水就失去了， Baloknya jadi kembali seperti semula, Saya- nggak hitam lagi. 墨块已经回原状，已经不黑了。 Tapi firman Tuhan nggak mengatakan seperti itu. 但是神的话并不是这么说的， Firman Tuhan mengatakan, Saya- kamu adalah Saya- kegelapan. 你乃是黑暗。 Artinya hitam di dalam balok ini bukan dari luar. 他的意思乃是这个木块的黑点并不是从外面来的， Tapi kita seperti kayu balok yang sudah jadi kayu arang. 但是我们好像木块已经变成这个焊的木块了。 Nah kalau kayu balok ini kayu arang, 你们知道吗？这个木块是焊的木块吗？ bagaimana cara menghilangkan hitamnya? 要怎样的使它的黑消失呢？ Apakah bisa dengan dicuci? 能够用洗吗？ Nggak bisa. 不能的。 Apakah bisa dengan disikat? 能够用刷来刷吗？ Nggak bisa. 也是不能的。 Makin disikat makin hancur. 越刷也越碎了。 Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, 所以圣的话说， kesalahan kita seperti kain kotor. 我们的金钱好像那个污垢的布， Perbuatan baik kita sia-sia. 我们的善行也是枉然的。 Nggak bisa membuat kita yang gelap jadi terang karena perbuatan baik yang kita lakukan. 并不是因为我们的善行我们能够成为这个好的， Dan kegelapan di sini 在这里的黑暗 ada dua bentuknya. 有两个形状。 Yang pertama adalah kita gelap jadi bodoh. 第一，我们黑暗称为愚昧， Ya, kegelapan yang mendatangkan kebodohan dalam hidup kita. 所以那黑暗使我们的里面成为暗 Artinya 昧 apa? 的。为什么是什 Karena 么呢？ kita adalah gelap, 因为我们乃是黑暗， hati kita jadi bodoh. 我们的心成为愚昧。 Nah, Roma 1 ayat 21在罗马书1章第21节， itu mengatakan ciri-ciri orang yang hatinya bodoh, 在这里讲到一个人的心的愚昧的特征， dia nggak bisa bersyukur kepada Allah. 他不能够向神感恩， Dia nggak bisa melihat kebaikan Allah dalam hidupnya. 他不能看到神的美善在他的人生里的， Dia nggak bisa memuliakan Allah. 他也不能够荣耀神的名， Itu artinya hatinya bodoh. 就等于他的心已经肮脏了。 Dan yang kedua, pikirannya buta. 第二，他的心思已经 Karena 瞎了， pikirannya buta, 因为他的思想已经 dia nggak bisa 瞎了， melihat cahaya Injil. 他不能够看到这福音的光， Pikirannya dibutakan oleh berhala zaman ini. 所以他的思想的瞎，因为被现代的偶像所蒙昧的， Berhala kenikmatan, 享受的偶像， berhala kekuasaan, 权威的偶像， berhala kenyamanan. 在舒适的偶像， Itu membutakan pikirannya. 这使他的思想瞎了， Sehingga dia tidak bisa percaya kepada Tuhan. 使他不能够相信神。 Nah, itu kegelapan yang membuat kita jadi bodoh. 那黑暗使我们成为愚昧的， Dan kegelapan ini bukan cuma membuat kita jadi bodoh, 所以这黑暗不只是使我们成为愚昧而 tapi 已， juga membuat hidup kita jadi bejat secara moral. 但使我们的生活已经在道德的方面已经败坏了， Kegelapan yang melahirkan immoralitas. 所以这个黑暗使我们已经没有这个道德了。 Roma 1 mengatakan 罗马书第1章说， kita ini hidupnya penuh dengan kejahatan.
我们生活充满着罪恶， penuh keserakahan, 充满着贪婪， penuh kebusukan, 充满着那些不好的事情 dengki, iri hati, 嫉妒、怨恨， perselisihan, 还有那个纷争、 pembunuhan, 杀害、 tipu muslihat. 诡诈。 Kita jadi orang yang membenci Allah, 我们成为讨厌神的人， kurang ajar, 我们没有礼貌、 sombong, 骄傲， tidak taat kepada orang tua, 没有顺服我们的老人家， tidak setia, 不信神， tidak punya belas kasihan. 没有怜悯的心。 Nah, ini artinya dosa-dosa ini yang kita lakukan ketika kita adalah kegelapan. 所以，当我们在黑暗里面，这些罪就是我们所行的。 Dan hidup kita juga terus dikuasai oleh hawa nafsu. 我们的生活也被这个情欲所辖制的。 Keinginan kita cuma satu, memuaskan daging kita. 我们所用的只有说我们这个肉体能够满足而已。 Nah, itulah keadaan kita dulu. 那就是以前的我们的状况。 Firman Tuhan katakan, 神的话说， memang dulu kamu adalah kegelapan. 你们以前是安美的， Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. 但是我们又感谢主， Hari ini, 今天、 sekarang ini, 现在， setelah kita terima Yesus, 当我们已经接受了耶稣， kamu adalah terang 我们就是光， di dalam Tuhan. Amin. 在主里面。 Ya. Jadi bagaimana cara membuat kayu yang sudah jadi arang ini? 现在要怎样使这个木块已经变成炭的木块了的呢？ Hilang hitamnya. Bagaimana caranya membuat kayu yang sudah jadi arang 是怎 hilang 样？ hitamnya? 它的黑暗已经黑的已经变了， Karena dicuci nggak bisa hilang hitamnya. 因为洗它的黑不能够消失的。 Dan kalau kayu ini tetap jadi arang, kayu ini nggak berguna. 如果这个木块变成炭，这个木块就没有用处了， Karena kayu arang nggak punya kekuatan, 因为这个木炭是没有力量的， nggak bisa dipakai untuk memukul tanah, 不能够用来什么量地， nggak bisa dipakai untuk menopang sesuatu. 不能够支撑某些的事情。 Caranya bagaimana kalau kayu ini sudah jadi arang? 如果这个木块已经变成炭，它的方法是怎样的呢？ Supaya bisa kembali berguna, 只 bermanfaat. 成为有益处。 Bagaimana? 它的方法是怎样的呢？ Dibakar lagi. Dibakar dengan api. Iya. 用火来烧， Amin. Amin. 对吗？ Supaya jadi api unggun. 是成为一个纯洁的火， Nah, itulah kita. 那就是我们。 Sekarang kita Dibantu. 现在的我们 adalah terang. 就是光。 Dibantu aja. Nah, tapi menarik, di sini firman Tuhan katakan sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. 那在这里，神的话说，我们在主里面乃是光， Dulu kamu adalah kegelapan, 以前你们乃是黑暗， tapi sekarang kamu terang di dalam 但 Tuhan. 是现在你们在主里面是光。 Artinya apa? Waktu 它的 dulu 意思是什么呢？以前 kita jadi orang gelap, 我们成为黑暗的人， itu berasal dari diri kita sendiri, 是从我们自己而来的， bukan dari lingkungan kita yang 并不是 gelap. 从我们黑暗的周遭来的。 Jadi jangan salahkan mertua kita, 所以不要错 Jangan 怪我们 salahkan 的 mantu 岳 kita 父母、我们的媳妇、 tetangga kita. 我们的邻居， Gara-gara dia nih saya jadi marah-marah. 因为他我才会一直生气的， Gara-gara dia nih saya jadi gelap. 因为他我变成黑 Tidak 暗 sudah. 了。 Kita gelap 但 dari 不 diri 是这 kita 样， sendiri, 我们 dari 黑暗的 sononya. 是从我们自己。 Tetapi ketika sekarang 但是当现 kita 在 di dalam Tuhan, 我们在主里面， kita jadi terang. 我们成为光 Nah, kita nggak bisa terang dengan sendirinya. Itu Oke. bedanya. 它的不一样就是我们不能够自己就成为光的， Terang hanya bisa terjadi ketika kita ada di dalam Tuhan. 能够有光。当我们在主里面的时候， Ya ini. Ya, jadi kayu arang hanya bisa bermanfaat kembali ketika dia ketemu dengan api 所以这木炭还有用处，就是当 dan 它 dia 碰见 dibakar 火， dengan api itu 他用那个火来烧， sehingga akhirnya 是后来呢， kayu yang gelap ini 这个黑暗的木块 menjadi bercahaya, 成为发光， menjadi obor 成为这个火把， yang bisa menerangi lingkungan sekitarnya. 能够照亮我们的周遭的， Itulah hidup kita. 那就是我们的人生。 Dan perubahan dari gelap jadi terang ini hanya bisa dilakukan oleh kuasa Allah 所以这黑暗变成光明，只有神的能力才能够改变的， melalui kelahiran baru. 借着重生。
Menjadi terang artinya kita dikuasai, diresapi oleh kebenaran. 所以成为光，我们也是被掌控、被这个真理所渗透的。 Sehingga kebenaran itu mencerahkan kita dan memancar dari hidup kita. 神啊，真理它掌控我们，也从我们里面发出来。 Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita terus terhubung dengan Tuhan. 那会发生，只有当我们跟神一直有联系，才能够的。 Sama seperti lampu-lampu yang ada di ruangan ini. 好像在这个地方的所有的灯， Nggak bisa bersinar dengan sendirinya. 它不能够自己就发光， Perlu terhubung dengan sumber listrik. 必须跟那个电流有这个联系， Itulah hidup kita. 那就是我们的人生。 Jadi gelap gampang, bisa dengan sendiri. 如果要成为黑暗，很容易能够自然的就成为黑暗。 Tapi jadi terang nggak bisa dengan diri kita sendiri. 但是成为光，不能够因为我们自己就成为光的， Perlu terus terhubung dengan sumber terang. 所以必须要一直跟着光的泉源联系着。 Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, 在约翰福音第8章第12节， Akulah terang dunia, 耶稣说：“我乃是世界的光， barang siapa mengikut aku, 跟从我的， ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 他不会行走在黑暗里， melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 相反的，他就拥有那光。 Di kayu salib, 在十字架上， Yesus sang terang 耶稣那真光， rela mengalami kegelapan yang paling pekat, 他愿意经历到这最深沉的黑暗， supaya kita yang percaya kepadanya 使我们相信他的人 dapat menerima terangnya. 能够领受到这光， Itulah Injil. 那就是福音。 Melalui kematiannya, 借着他的死， Yesus sang terang 耶稣那真光， rela masuk ke dalam tempat yang paling gelap, 他愿意进入那个最黑暗的地方， supaya kita yang percaya kepadanya 使我们相信他的人 tidak tinggal dalam kegelapan lagi. 就已经不再住在这黑暗里了。 Sudah bersyukur kepada Tuhan, amin. 各位，你们有感谢主吗？阿门。 Nah, kita masuk bagian yang kedua. 我们要进入这第二点， Efesus 5, 8b sampai 10. 以弗所书5章第 Firman 8 Tuhan 到 berkata, 第10节，神的话说： sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实，总要察验何为主所喜悦的事。 Bagian kedua ini saya beri judul, ya, buah dari terang. 所以第二点，我的标题呢是果实的光。 Nah, identitas kita kan sekarang anak terang. 我们现在的身份呢是光明之子， Sudah diubah oleh Tuhan dari gelap menjadi terang. 是已经改变了，从黑暗变成光明了。 Maka kita juga harus menunjukkan kehidupan sebagai anak terang. 所以我们必须要表示出我们的生活成为一个光明之子。 Anak gelap menghasilkan perbuatan tingkah laku yang gelap, perbuatan dosa. 黑暗之子他们的行为就是罪的行为， Tapi anak terang menghasilkan perbuatan tingkah laku terang. 但是光明之子他的生活的行为呢是光的行为， Itulah buah terang. 那就是果实的光。 Nah, caranya gimana kita bisa hidup sebagai anak terang? 那我们的方法怎样才能够成为一个光之子呢？ Kita harus terus sadar akan Tuhan. 我们必须一直要意识到神的存在。 Nah, inilah yang namanya koram deo. 这叫做 koramdio。 Artinya kita terus hidup dalam hadirat Tuhan. 他的意思来说，我们一直活在神的同在里， Kita terus mengalami pemerintahan Tuhan. 我们一直经历到神的命的统治， Dan kita terus hidup memuliakan Tuhan. 我们活着也一直荣耀神的名。 Itu artinya koram deo. 他的意思叫做 koramdio。 Itu artinya hidup sadar akan Tuhan. 他的意思，我们活着有意识到神的存在的， Karena Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Amin. 因为神知道我们所行的事情。 Jadi artinya kita harus menguji terus setiap pikiran, perkataan, tindakan kita
所以我们必须要检验我们的思想，我们所说的每一句话 Apakah berkenan, 有没有蒙神的喜悦， menyenangkan Tuhan, 讨神的喜欢 dan memuliakan Tuhan. 和荣耀神的名， Itu hidup sebagai anak terang. 那成为光明之子的生活。 Dan firman Tuhan katakan, 神的话说， buah terang itu ada 3. 那光明的果子有3点， Yang pertama 第一 adalah 点是 kebaikan. 乃是美善。 Nah, apa itu kebaikan? 什么叫做美善呢？ Kebaikan itu artinya baik hati. 它的乃是我们的心，乃是好的心， Kebaikan yang aktif. 是一个主动的美善。 Artinya kita selalu berinisiatif untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain. 它的意思呢是，我们有这个动机，表示我们的善美对所有的人， Memiliki kemurahan hati. 拥有怜悯的心。 Kalau kita melihat orang yang sedang susah, 如果我们看到人在困难的当中， kita tergerak untuk membantu menolongnya. 我们被感动，为能够帮助他。 Artinya kita memberi manfaat kepada orang lain. 他的意思呢是，我们对别人是有益处的， Mengusahakan orang lain supaya bisa lebih sejahtera hidupnya. 能够使别人设法使别人他们的生活有更好的。 Dan kebaikan yang tertinggi adalah 最高的美善呢， berkorban untuk orang lain. 为别人而奉献， Dan itulah terang. 那就是光。 Saudara lihat lilin. 你们可以看到蜡烛吗？ Lilin kalau kita nyalakan, 如果我们人烧这个蜡烛， ruangan jadi terang, 所以这个空间变成光明， orang jadi nggak takut lagi. 人也不会感到惧怕了。 Tapi lilinnya lama-lama akan habis 但是 melayani. 那蜡烛慢慢的消化的，会消失的， Akibat terang yang dia berikan kepada ruangan, 因为它所发出给这个空间的光， dia lama-lama habis 但 melayani. 是日子一久，它就消失了。 Itulah buah dari terang. 那乃是光的果实， Jadi hidup sebagai anak-anak terang, 所以成为光的果子， nggak boleh egois, 不可以自私， nggak boleh mementingkan diri 不 sendiri. 可以只顾自己， Harus mau membantu orang lain, 必须有要帮助别人的心， memberi manfaat kepada orang lain, 对别人要有益处的， berkorban untuk orang lain. 为别人而奉献。 Filipi 4 ayat 5, 腓立比书4章第5节， terjemahan baru mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. 在这里讲到，当叫众人知道你们谦让的心。 Nah, terjemahan yang lain mengatakan seperti ini, 其他的注释呢是这样的： biarlah semua orang melihat bahwa apapun yang saudara lakukan, 愿别人能够看到，不管你做什么事情， saudara tidak mementingkan diri sendiri. 你没有只是专顾自己而已， Itu artinya berbuah kebaikan, 那就是结出这个美善的果子的， tidak mementingkan diri sendiri. 没有只顾自己。 Nah, buah dari terang yang kedua 第二点的光的果实 adalah righteousness. Ini bahasa Inggris ya. Righteousness. Alkitab Indonesia menerjemahkannya jadi keadilan. 在这里，印尼文的圣经翻译成公义， Tapi arti yang lebih tepat sebetulnya righteousness itu adalah kebenaran. 但是更正确的意思呢是真理， Memang bisa juga diterjemahkan sebagai keadilan. 也可以翻译成公义。 Tapi yang lebih tepat itu adalah kebenaran. 更正确的呢是真理。 Tapi Alkitab Indonesia nggak menerjemahkan sebagai kebenaran. Kenapa? 为什么印尼的圣经没有翻译成真理呢？ Karena buah terang yang ketiga itu truth, 因为第三个光的果子 yang artinya kebenaran juga. 也是真理， Jadi agak lucu kalau dikatakan terang berbuahkan kebaikan, kebenaran, dan kebenaran. 所以好笑的，如果光它能够产生这个真理和真理的， Maka Alkitab Indonesia menerjemahkan buah terang yang kedua ini sebagai keadilan. 所以印尼的圣经翻译成第二种的光的果子呢是公 Tapi 理。 saya mau menjelaskan seperti ini. 但是我要这样的解释 Buah terang yang kedua adalah kebenaran yang dipraktekkan. 第二的光乃是这个公义真理的果子是实行出来的。 Kebenaran yang ada dalam pikiran, perasaan, dan tindakan kita. 那真理有在我们的感觉、我们的心里和我们的行动这方面的。 Kebenaran yang keluar dari diri kita. 那
真理是从我们的里面出来的， Kebenaran yang orang lain bisa lihat dari 这个 diri kita. 真理别人能够从我们的身上所看得见的。 Itu artinya hidup yang benar, hidup yang murni, 这乃是讲到一个义的生活、纯洁的生活、 adil, jujur, 公义和诚实、 tulus, berintegritas. 诚实和有信用。 Itu artinya hidup berelasi dengan Allah dan manusia secara benar. 所以这乃是正确的跟神、跟人之间的关系。 Sebagai anak terang, 成为光明之子， hidup kita selalu harus menunjukkan 我们的生活必须要常常表 kebenaran 示出 kepada orang lain. 对别人表示是这个义。 Anak terang harusnya nggak berbohong. 所以光明之子应该是不会说欺骗的话的， Ya katakan ya, tidak katakan tidak. 是说是不就说不。 Anak terang harusnya tidak hidup dalam kemunafikan. 所以光明之子不可以生活在虚假的当中。 Anak terang harusnya hidupnya murni, tulus. 所以光明之子必须要生活在诚实、纯洁， Nggak disembunyikan. 没有隐藏的， Dan itulah hidup dalam kebenaran. 那就是活在义的当中。 Nah, buah terang yang ketiga 第三点的光的果子 adalah truth, kebenaran. 是真理。 Dalam bahasa Yunaninya aletheia. 的希腊文叫做阿莱蒂亚 Nah, apa bedanya kebenaran yang ini dengan kebenaran yang tadi? 啊，刚才的义跟这个的义，它的不同的地方在哪里呢？ Nah, kebenaran aletheia ini adalah kebenaran yang hakiki. 所以这阿莱蒂亚这个真理呢，是一个实质的真理， Kebenaran yang kita yakini. 是我们所信任的真理， Kebenaran yang kita pegang. 是我们所抓住的真理， Kebenaran yang kita percaya. 是我们所相信的真理。 Nah, contohnya seperti ini. 它的榜样是这样： Saudara kalau mau bangun rumah, 你要建立一个房子 sebelum bangun rumah pasti punya gambar dulu. 啊，没有建立之前，你一定有它的蓝图 Gambar arsitek, desain rumah yang mau dibangun. 啊，所以有这个设计师来设计要建立的家。 Nah, gambar arsitek itu 啊，所以这个设计家所设计出来的图 adalah kebenaran truth atau aletheia. 啊，这是阿列蒂亚这个义，这个真理。 Nah, dari gambar arsitek itu jadi rumah. 所以从这个设计师所所设计的图变成一个家， Harusnya rumah yang jadi sama seperti gambar arsitek, betul ya? 所以这个家成了应该是好像这个设计师所设计出来的图。 Nah, rumah yang dibangun dari gambar arsitek itu 啊，所以这个家所建立从这个设计师所设计出来的 kebenaran righteousness atau diakosune. Kebenaran righteousness. Kebenaran yang dipraktekkan. 是实行出来的真理。 Nah, kalau kita punya gambar desain rumah yang kita mau bangun satu lantai, 如果我们的画图是只是一层而已， maka rumah yang jadi satu lantai atau dua lantai? 成人的家成为一层还是两层的家呢？ Pasti satu lantai juga. 当然也是一层的， Nggak mungkin jadi dua lantai. 不可能会变成两层的家。 Kalau kita punya desain gambar rumah yang mau dibangun, rumahnya terbuat dari kayu, 如果我们的设计要建立的家从木块所建立的呢？ nanti hasilnya rumahnya yang jadi dari kayu atau dari batu? 等一下他的家成了会从石头还是木材来的呢？ Pasti dari kayu juga. 一定也是从木材来的， Nah, perhatikan. 要注意。 Kebenaran yang hakiki yang kita percaya itu 我们所相信的真理的实质， akan menentukan righteousness, akan menentukan kebenaran yang kita tunjukkan melalui hidup kita. 那会决定了我们所表示出来的义或者是真理。 Nah, apa kebenaran yang hakiki atau aletheia bagi anak-anak terang? 那对光明之子的义的实质到底是怎样的呢？ Yang pertama adalah firman Tuhan. Amin. 第一乃是神的话， Itu adalah gambar desain 这乃是一个设计出来的 dari 图， rumah yang akan kita bangun. 就是从我们所要建立的家。 Yang kedua adalah Yesus. 第二乃是耶稣， Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran, aletheia, truth. 如果耶稣说我乃是道路真理， Ya, kata kebenaran di sini bukan righteousness tapi truth, aletheia. 这里的真理乃是阿列蒂亚。 Dan yang ketiga, Roh Kudus. 第三是圣灵，
Karena waktu Yesus berkata, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, di situ pakai kata aletheia atau truth, bukan righteousness. 因为在那里讲到那真理的灵来了，这阿雷迪亚并不是好像第一个讲的， Nah, jadi artinya gini, 他的意思呢是这样， kebenaran yang kita percaya 我们所相信的真理， menentukan kebenaran yang kita munculkan dalam hidup kita. 乃是我们所呈现出来的真理。 Hari ini engkau pegang kebenaran yang mana? 那现在你所抓住的真理是哪一种呢？ Dunia ini banyak menawarkan kebenaran kepada kita. 这个世界给我们提供有很多的真理的， Agama-agama lain bilang mereka punya kebenaran. 所以其他的宗教说他们有他们的真理， Filsafat bilang mereka ada kebenaran. 哲学家说他们也是有他们的真理的。 Nah, kita pegang kebenaran yang mana? 那我们要抓住哪个真理呢？ Nah, kalau sebagai anak terang, 成为光明之子， harusnya kita pegang kebenaran Tuhan. Amin. 我们应该抓住神的真理。 Itu sebabnya penting selalu terhubung dengan Tuhan. 所以很重要的，我们必须要常常跟神有联系的。 Karena ketika kita terhubung dengan Tuhan, 因为当我们跟神有联系的时候， baru kita bisa menunjukkan kebaikan dan kebenaran yang sesungguhnya sebagai anak terang. 我们才能够展现出的美善和成为一个神的儿女的真理。 Apa pesan Injil ini? 那福音的传讲到底是什么呢？ Di kayu salib, 在十字架上， Yesus sang kebenaran yang tidak berdosa 耶稣那乃是没有罪的真理， rela dibuatnya menjadi dosa karena kita. 因为我们他愿意成为有罪， Supaya kita yang percaya kepadanya 使我们相信他的人 dapat dibenarkan oleh Allah. 能够神使我们成为义。 Di kayu salib, 在十字架上， Yesus rela menerima hukuman terberat 耶稣愿意承受最严 karena 谨的 kejahatan kita, 惩罚，因为是我们的罪恶， supaya kita yang percaya kepadanya 使我们相信他的人 dapat menerima kebaikan. 能够领受到神的美善。 Saudara bersyukur apa yang Tuhan buat dalam hidup kita? 我们有感谢主吗？因为神对我们所行的美善， Karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. 因为神已经称我们为义了， Karena kita sudah menerima kebaikan Allah. 因为我们已经领受了神的美善， Mari kita tunjukkan kebenaran dan kebaikan kepada orang di sekitar kita. 让我们展现出我们这个真理给我们的周遭的人。 Kita masuk ke bagian yang ketiga, 我们进入到第三点， Efesus 5, 11 sampai 13. 以弗所书第5章。 Firman Tuhan katakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. 那按美无义的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡是受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的就是光。 Nah, bagian ketiga ini saya beri judul 第三点，我给它的标题是 pancarkan sinarmu. 要闪耀你的光。 Ada dua hal. 有两件事情， Yang pertama, 第一， firman Tuhan katakan, 神的话说， kita nggak boleh mengambil bagian dalam kegelapan lagi setelah jadi anak turang. 我们已经成为神的儿女之后，我们不可以对这个汉有份了。 Artinya apa? 他的意思是什么呢？ Kita tidak bersekutu dengan dunia lagi. 我们已经没有跟这个世界妥协了。 Artinya kita tidak koinonia dengan dunia lagi. Karena kata yang dipakai di sini koinonia. 因为这里讲到是 koinonia， Tidak berpartisipasi lagi dengan dunia atau dengan kegelapan. 已经跟这个世界或者黑暗已经没有联系上了。 Mazmur 1 ayat 1 berkata, 在诗篇第1章第1节说， Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 在这里讲到不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做先慢人的作为。 Jadi bagaimana menjaga terang yang kita sudah miliki?
怎样的才能够保守我们已经拥有的光呢？ Ada dua. 有2点， Kita harus hidup dalam kemurnian. 我们必须要生活在纯洁里。 Coba saudara bayangkan, 你可以想象一下， zaman dulu kita masih hidup dengan petromak. Ada yang tahu petromak? 你们知道吗？这个好像这个我们是做气灯，其实用那个油所燃烧的灯。 Nah, petromak bisa nyala kalau kita isi minyak, 如 betul ya? 果那灯能够燃起来，我们有给它加上油。 Apa yang terjadi kalau minyaknya tercampur dengan air? 如果油有掺水，那发生什么事情呢？ Apakah bisa menyala? 能够发光吗？ Lama-lama dia akan redup dan akhirnya mati. 慢慢它就黑暗和光就没有吸了。 Ini bicara hidup yang tidak murni, 这讲到这个没有纯洁的人生 kompromi 生 dengan 活， dosa. 跟罪有妥协。 Setelah jadi terang, kita kompromi dengan dosa. Kita koinonia, bersekutu dengan kegelapan, dengan dunia. Lama-lama terang kita redup dan 所 mati. 以，当我们已经得救了，跟这个罪有妥协、有联系，日子一久的光就会消失的。 Nah, yang kedua yang bisa membuat terang kita mati adalah 第二，能够使我们的光会死的， kotoran. 那就是污垢。 Kalau sumbu petromak itu kita tidak rawat, 如果那个灯它的油芯我们没有好好的 kita 照 nggak 顾， rajin bersihkan, 我们没有努力的来清洁， akhirnya banyak kotoran di situ, 后来在那里有那些的污垢的 sisa-sisa bekas bakaran, 它所燃烧所剩下的， akhirnya terangnya kurang bercahaya, 后来它的光也没有那么的照耀了， redup. 它慢慢的黑暗。 Ini bicara tentang apa? 这讲到是什么呢？ Kesesatan, kedagingan, kenajisan 那讲到迷惑， yang masih kita lakukan 那 setelah 些 kita 属 jadi 于 anak 这 Tuhan. 个肉体的， Nah, itu bisa membuat terangnya jadi redup. 那会使这个光变成 Tuhan 黑暗。 berkata, jangan bersekutu dengan dunia. 这个神说不要与世俗为 Jangan 友， turut mengambil bagian dalam kegelapan lagi. 在黑暗里，我们已经不要去参与黑暗的事情了。 Tapi ada yang kedua. 还有第二点呢， Karena begini, kalau kita nggak bersekutu, artinya kita narik diri dari dunia, kita kurung diri, ya udah nggak usah kerja, di rumah aja, di kamar aja. 如果我们孤立自己，只是在家了，没有工作什么， Itu membuat terang kita nggak bisa bersinar. 那也说明了光不能够照耀在我们的周遭的。 Jadi yang kedua ini, 所以这第二点， kita juga nggak boleh menghindar dari dunia. 我们也不可以避开世界。 Jadi perhatikan orang 所以 Kristen, 要注意基督徒， orang Kristen, anak terang, 所以基督徒光明之子 hidup dalam dua ketegangan, tension ini. 活在两个世界里面。 Yang pertama, dia nggak boleh hidup bersekutu dengan dunia. 第一，他不可以生活在这个世俗里， Tapi dia juga nggak boleh menghindar dari dunia. 那他也不可以避免这个世俗的。 Karena kalau kita menghindar dari dunia, 因为如果我们避免这个世俗， terang kita nggak bisa bermanfaat buat lingkungan kita. 我们的光也不能够从我们的周遭受到益处的， Karena terang itu berguna 因为那光是有益处的， untuk menyingkapkan keadaan. 能够揭晓情况。 Kalau ruangan ini diterangi oleh cahaya, 如果这个空间被光所照耀， kita jadi bisa tahu ada bagian mana yang kotor, mana ada sampah. 我们能够知道哪里有那个垃圾了、肮脏的地方。 Kita bisa tahu bangkunya nggak teratur. 我们知道他的衣子不整齐， Terang itu bisa membuat kita itu tersingkap keadaannya. 所以光使我们能够揭晓 Terang juga 所有 bisa 的情况， mengubah sebuah keadaan. 也能够改变一个情况。 Kalau ruangan ini gelap, 如果这个地方是黑暗的， anak-anak kecil umur 5 tahun masuk ke dalam ruangan yang gelap ini, 这个5岁的孩子进到这个黑暗的地方， mereka akan takut. 他们会害怕的。 Tapi begitu terang dinyalakan, 当已经点起这个光， mereka akan merasa aman. 他会感觉到舒适了， Ada damai sejahtera, 有平安了， ada sukacita, harapan. 有喜乐，还有希望。 Jadi terang kita nggak boleh disembunyikan. 所以我们的光不可以隐藏的。 Yesus berkata, janganlah terang itu kalian sembunyikan. 耶稣说：“那光你不可以藏起来的， Melainkan biarkanlah terang itu bercahaya bagi semua orang. 让那光来照亮所有的人。 Nah, kalau saudara punya lilin, 如果你们有蜡烛， terus saudara tutup lilin saudara dengan
toples kaca, 或者你用那个玻璃的瓶 apa 盖 yang 上， terjadi? 发生什么事情呢？ Lilinnya mati 蜡烛的光就会熄灭了， karena nggak ada oksigen di dalamnya. 因为在里面没有这个氧气。 Kalau saudara jadi anak terang, 如果你成为光明之子， tapi ngumpet menghindar dari dunia, 但是你避免这个世界， saudara nggak bermanfaat dan terang saudara lama-lama juga akan mati. 你就没有益处。日子一久，你的光也会熄灭的。 Jadi orang percaya itu seperti perahu. 所以相信主的人好像一艘船， Perahu hanya bisa berguna kalau dia ada di danau, di air. 如果那船有它的用途，就是如果它在湖或者在水面， Tujuan perahu terpenuhi ketika dia berada dalam air. 所以船它的目标就能有。如果它在水面上， Tapi kalau air itu masuk ke dalam perahu, apa yang terjadi? 如果水进到船里面，发生什么事情呢？ Perahu itu jadi tenggelam. 那船就会沉下去了。 Nah, anak terang seperti itu, anak Tuhan seperti itu. 知者生的儿女就是那样的。 Tujuan Tuhan menyelamatkan saudara, 所以神拯救各位的目的， supaya saudara jadi terang di dunia ini. Amin. 使你成为这个世界的光。阿门。 Tapi dunia ini nggak boleh masuk ke dalam hidup saudara. 但是这个世界不可以进入你的里面， Karena kalau dunia itu masuk, saudara akan nggak bisa juga bermanfaat bagi dunia. 如果这个世界进入你里面，你也不能够成为有益处了。 Nah, Yesus berkata, 耶稣说 kalian adalah terang dunia：“ 你们乃是世界的光， yang nampak kepada semua orang 让所有的人能够看见。 seperti sebuah kota di atas bukit bercahaya pada malam hari.” 所以好像一个藏在山上晚上发光的。 Saudara lihat gambar ini. 你可以看到这个图画吗？ Ini sebuah kota di malam hari, kita bisa lihat indah karena banyak terang yang 这个 bersinar. 像这个晚上那样美好，因为有很多光在发光。 Itulah kita sebagai anak Tuhan harus terang bersama-sama. 所以我们成为光明之子就是这样，必须要一起的发 Shine 光， together, sama-sama jadi terang. 一起成为光。 Nah, kalau saudara hanya terang sendirian, 如果你只是自己成为光而已， satu nyala lilin walaupun bermanfaat bagi orang yang tersesat di hutan, 一支蜡烛对那些在山林里迷路的人有益处， tapi tidak dapat menerangi sebuah kota. 但是不能够照亮一个城市的。 Nah, dengar, hari ini dunia kita sangat gelap. 要凭现在我们的世界非常的黑暗， Kita perlu sama-sama jadi terang. 我们必须一起成为光。阿门。 Gak cukup Pak Indra doang yang sendirian jadi terang. 不够只是把让自己成为光而已。阿门。 Kalau Pak Indra doang sendirian jadi terang, ya cuma bisa menuntun jalan Pak Indra. 如果把让自己成为光，只是他自己 Gak 能够 bisa 引导而已， menerangi Jakarta Utara, Jakarta, Indonesia, gak bisa. 他不能够照亮整个的印度尼西亚，不能的。 Tapi kalau kita jadi terang secara 但 komunitas, 是我们成为集体的光， sama-sama jadi terang dalam komsel, 在小组里面一起成为光， wah itu dahsyat sekali. 那太可贵了， Dampaknya luar biasa. 它的影响非常非常的。 Dan itu yang kita lihat dari 4 orang pemuda ini. 所以我们可以看到这个4个年轻人的 Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. 但以理、撒德拉、米撒、亚伯尼格， Mereka hidup di kerajaan gelap, kerajaan Babel. 他活在一个黑暗的国家，巴比伦的国家， Tapi mereka sama-sama jadi terang. 但是他们一起成为光， Akhirnya melalui kehidupan mereka, 因为后来从他 orang-orang 们的人 Babel 生里， bisa mengenal siapa Allah yang benar. 巴比伦的人他们能够知道到底谁是真神。 Hari ini, 今天 mau nggak kita berkomitmen 我们要么有一个承诺， untuk saling mendukung 要彼此的扶持， supaya terang kita bisa tetap bersinar. 使我们的光一直能够照耀。 Kita nggak jadi kayu arang yang bersinar sendirian, 我们不会成为这个木炭自己发光而已， tapi kita jadi kayu arang yang berkumpul bersama-sama kayu arang yang lain dan menjadi api unggun yang besar. 但是我们成为其他的木炭聚在一起，成为一个大的火把。 Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 那就是神要在我们的人生里的。 Dan pesan Injil mengatakan, 所以福音的嘱咐是：
Dalam inkarnasinya, 在他的重生，他的诞生， Yesus berinteraksi dengan orang-orang berdosa. 耶稣跟那些有罪的人有联系的。 Ya, selama hidup Yesus kan makan dengan pemungut cukai, dengan wanita yang berzina. 耶稣活着的时候，还跟那些罪孽和 Dia 那个 berinteraksi 有罪的妇人一起生活，他 dengan 就是跟他 orang-orang 们 berdosa. 那些罪人跟他们有交通的， Dia nggak menghindar, 他没有避免避开， tapi dia berinteraksi bukan untuk kompromi dengan dosa 但 mereka, 是他跟他们交朋友，并不是跟他们妥协的， bukan untuk ikut-ikutan melakukan dosa 并 mereka, 不是跟着他们一起来犯罪的。 melainkan dia berinteraksi untuk membawa mereka kepada pertobatan. 但是主耶稣跟他们做朋友，就是要带领使他们能够悔改的。 Dalam inkarnasinya, 在主耶稣来的， Yesus berinteraksi juga dengan orang-orang yang mengalami kerapuhan hidup. 主耶稣也跟那些的生活破碎的人生活在一起的， Orang-orang yang sakit, 那些有病的人， orang-orang yang sanak keluarganya meninggal. 那些当他的亲人去世的， Yesus berinteraksi dengan mereka. 耶稣跟他们有这个对话， Bukan untuk sekedar menunjukkan rasa simpati kepada mereka, 不只是表示他对他们的同理心而已， tapi untuk memberi pertolongan kepada mereka. 但是主要帮助他们。 Dalam inkarnasinya, 在主耶稣的在来的时候， Yesus juga berinteraksi dengan orang-orang yang merasa dirinya benar. 主耶稣也跟那些他们觉得自己是对的人，做朋友。 Orang Farisi, ahli Taurat, 法利赛人、律法师， bukan untuk membenarkan perasaan mereka, 不是为了使他们感受，同意他们的感受， melainkan untuk menegur kemunafikan mereka. 只是要指着他们的假冒为善， Artinya menelanjangi perbuatan mereka yang salah. 但是要使他们错误的行为赤裸裸的出来， Itulah yang harus kita lakukan. Amin. 那就是我们所必须要行的。阿门。 Mencontoh Yesus. 耶稣是我们的榜样， Jangan bersekutu dengan dunia, 不要与这个世界为友， tapi juga jangan menghindar dari itu. 但是也不要避免这个世界。 Ayat terakhir, 最后的经文， Efesus 5:14. 以弗所书第5章第Bangunlah, 12节。 hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。 Hari ini apakah ada yang terangnya sudah mati tidur? ”今天有吗？他的光已经死了，睡了。 Tuhan berkata pagi ini, 今天早上主说 bangkitlah,：“ 你要兴起来， bercahaya lagi. 要重新再发光。 Apakah ada di antara saudara juga yang terangnya mulai redup? 有吗？你的光开始暗淡了， Ayo bangkit, 来兴起来， bercahaya lagi. 要再发光。 Dunia ini membutuhkan saudara 这个世界需要你 untuk menerangi. 来光照他们。 Mari kita datang kepada Tuhan. 来，我们来到主的面前。 Pemain musik bisa bantu. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. 主，今天我们感谢你的话语， Kami bersyukur 我们感谢你。 kami kayu arang yang tidak berguna 我们乃是木炭，是没有用的， telah diubahkan Tuhan menjadi obor yang dapat bermanfaat. 但是你已经把我们改变成火把，成为有益的。 Kami yang dulunya gelap 以前我们是黑暗的， telah menjadi terang di dalam Tuhan. 在主里面我们已经成为光了。 Dan kami punya kewajiban Tuhan 主，我们也有责任， untuk menghasilkan buah terang dalam hidup kami. 在我们的人生里要产生这个光的果实， Kebaikan dan kebenaran. 美善和真理。 Dan itu hanya bisa kami lakukan 主，我们所能够行的， kalau kami terhubung dengan sang kebenaran. 如果我们跟着真理的源头有联系， Yaitu terhubung dengan Allah Tritunggal, 那乃是跟三位一体的神联系 Bapa, 上。 Anak, dan Roh yang adalah kebenaran. 父子圣灵乃是真理， Dan terhubung dengan firman Tuhan
跟主的话语联系上， yang adalah kebenaran yang akan memerdekakan kami. 乃是要使我们成为自由的真理。 Hari ini kami berdoa Tuhan, 主，今天我们祷告， kiranya hidup kami sebagai anak terang 愿我们成为光明之子， bisa mencontoh kehidupan Yesus, 能够以耶稣的生活为榜样， tidak berkompromi dengan dosa, 跟罪没有妥协， tidak bersekutu dengan kegelapan, 跟黑暗没有联系， tapi juga tidak menghindar dari dunia, 但也没有避免这个世界， menolong orang-orang yang ada dalam kerapuhan hidup, 帮助那些在破碎的人， menegur orang-orang yang ada dalam kehidupan yang berdosa, 指着那些活在罪里的人， membawa orang-orang yang berdosa kepada pertobatan. 带领那些犯罪的人去悔改。 Kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. 主，我们要向你， Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita bangkit berdiri. 大家起立。 Di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Yesus angkat kita. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Pagi ini saya mau berdoa khusus buat Oma dan Oma yang hadir dalam ibadah ini. 今天我特别的为叔叔阿姨来祷告。 Tuhan, aku berdoa buat Opa Oma yang hadir dalam ibadah ini. 我今天为在这里的叔叔和阿姨们祷告， Di usia indah mereka, 在他们的家里， biarlah terang mereka tetap memancar, 愿他们的光一直都在照耀， memancar dengan terang 用光来照耀 kepada orang-orang yang ada di sekitar 在 mereka, 他们的周遭的人， kepada anak, mantu, cucu mereka. Biarlah terang Tuhan memancar dengan terang. 愿他们的光能够照耀。 Kau berkati Opa Oma yang hadir dalam 祝 ibadah 福 ini. 在这里的阿姨和叔叔， Biar mereka bisa jadi seperti Yesus 使他们能够像耶稣， yang memancarkan terangnya 能够奔放出他的 buat 光 lingkungan dan orang-orang di sekitar. 给他的周遭和他的周围的人。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Dan kami juga berdoa 我们也祷告， kiranya kasih karunia Tuhan 愿主的恩典 terus menjaga kami 一直保守我们， dan memampukan kami
也使我们能够 untuk tetap terhubung dengan Tuhan Sang Terang itu. 能够一直跟那光的源头联系上。 Dalam nama Yesus 奉耶稣的名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. Silakan duduk. 各位 Kami 我就祝福。 Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kasih kemuliaan buat Tuhan. 再一次的将光耀归给我们的主。 Bapak Ibu Saudara diberkati.